صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Masya-Allah, dengan Taranum Jiharkah, Ustaz, mungkin saya ringkaslah Ustaz, boleh kongsikan bagaimana cara ataupun orang kata apa, sifat lagu Jiharkah tu Ustaz, sehingga bunyi sedaplah dengar dia. Okey, baik. Taranum Jiharkah ni taranum yang sering dilantunkan ataupun dibuatlah oleh masyarakat awam dan khususnya kepada qari dan juga qari'ah. Jadi lagu ni sangat lagu yang menggembirakan kita apabila kita melantunkan lagu tersebut. Sebagai contoh, dalam takbir raya lah untuk kita kenal pasti taranum Jiharkah tersebut. Jadi kita boleh amalkan dalam pembacaan harian kita yang biasa, walaupun kita tak faham maksud daripada ayat Quran tersebut, dan seeloknya kita letakkan lagu itu bertepatan dengan ayat yang amaran ke, ayat sedih ke, ayat gembira ke. Tapi untuk kita mengenal pasti dan mahir dalam sesuatu taranum, terutamanya Jiharkah pada pagi ini, kita bolehlah dengar taranum tersebut, praktikan, amalkan, insya-Allah kita boleh membaca dengan taranum Jiharkah dengan lebih mahir. Baik, terima kasih Ustaz Zaki atas perkongsian ilmu taranum tersebut, dan kita teruskan Ustaz dengan tadabbur ayat ke, tadi kita baru ayat 11. Ke 12 hingga 15 ni, apa yang Ustaz nak apa ni ketengahkan dalam tadabbur. Silakan. Okey, sebenarnya ayat yang ke berapa tadi? 12, 13. Okey, itu kita dah sentuh sedikit kan. Mereka ini masuk ke dalam gua, lepas tu mereka ditidurkan. Kemudian Allah Taala bagi sedikit pengajaran. Kisah mereka ini penegasan, kisah mereka ini kisah yang benar. Okey, kisah yang benar. Lepas tu mereka ni pemuda. Pemuda, topik yang tema yang sangat menarik. Mereka beriman dan mereka ditambahkan lagi dengan cahaya kerana keimanan mereka. Ini memberi satu kita panggil apa, petunjuk bahawa Allah Taala suka dengan orang-orang yang muda, yang sihat, yang apa ni kan. Kalau mereka ini benar-benar insaf dan beriman kepada Allah SWT, dia tak payah nak tunggu contohnya pencen dan sebagainya. Masa muda-muda tengah sihat, tengah gagah ni, itu yang Allah Ta'ala suka. Masa tengah kita panggil apa, lapang, masa tengah banyak. Sebab tu yang Nabi sebut rebut 5 sebelum 5 tu kan. Alangkah baiknya kalau segala benda yang kita buat ni dibuat ketika kita berada pada fatrah yang pertama tadi, sebelum 5 yang kedua tu kan. Masa muda sebelum datang tua, contoh dalam ayat Fityatun ni kan. Dan ia juga memberi petunjuk juga kepada kita. Sebenarnya salah kalau kita berpandangan bahawa nak buat satu kebaikan ni kena tunggu Allah Ta'ala bagi hidayah dululah. Kan? Kita kata apa, tunggu seru sampai seru. Nak pergi Mekah sampai seru, nak kahwin sampai seru. Saya dah kahwin. Belum lagi. Jangan tunggu seru. Kena cari hidayah tu. Maksudnya buat dulu, kemudian berharap hidayah itu Allah Ta'ala berikan. Jangan tunggu hidayah dulu. Contoh orang-orang yang kita cerita dalam konteks zaman moden ni, nak berhijrah daripada contohnya tidak menutup aurat, kena menutup aurat dan sebagainya kan. Kan orang kata nantilah bila saya dah sampai hidayah tolong doa. No, konsep Islam yang sebenarnya ialah usaha dulu, kemudian hidayah tu akan datang insya-Allah. Itu cerita tentang dalam ayat yang ke-13 itu. Baik, insya-Allah. Ayat ke-12 tu pula Ustaz, perkataan al-hizbain ni itu bermaksud dua kumpulan. Jadi kita tahu mereka datang ni satu kumpulan dalam gua ni Ustaz. Tiba-tiba ada dua kumpulan Ustaz. Dan sebelum kita bincangkan tentang ayat al-hizbain ni Ustaz, ada panggilan yang sedang menunggu untuk bertanya soalan. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian tu? Ya, Mamu Hanifah daripada Pulau Pinang. Ya, Mamu Hanifah. Assalamualaikum. Ya, Pak Abang, Ustaz dan Dain, mohon doakan Ustaz dan Dain, kru-kru semua. Ya, Alhamdulillah. bagi rahmat. Ya Allah. Amin ya Rabb. Ya, amin. Soalan Mamu, kadang-kadang kita duduk, Ustaz kita duduk nak tutup aurat pun nak kena tunggu sampai tengok umur dah tua nak tutup aurat. Kadang-kadang kita tengok lagu dulu lah kita ni duduk jadi dia anak mamu lah, mau berkaitan dengan anak mamu lah.
Yang kata bila nak tutup aurat nantilah. Sampai masa baru nak tutup. Sampai masa mati ke, sampai masa nak hidup kan nak tutup aurat. Dan tu apa yang kadang kami jadi lagu tu Ustaz Tolong nasihat anak mamu dan mamu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamu Hanifah, terima kasih atas soalannya Ustaz. Kira macam extension lah daripada apa yang kita bincang tadi tentang sampai suku ayat ke-13 ni. Allah kata orang yang beriman Allah tambahkan petunjuk, Ustaz kan. Okey, tak apa Ustaz dah komen tentang itu. Tadi kita nak pergi ke Al-Hizbain ni tadi. Mereka ni dibangunkan, kemudian lepas dia orang bangun ni tiba-tiba dia menjadi dua kumpulan disebabkan perbezaan pendapat, Ustaz. Mungkin bagaimanakah cara sebenarnya kita nak menguruskan perbezaan pendapat? Kerana ini fitrah. Maksudnya kita memang akan sentiasa ada perbezaan pendapat. Ustaz, dipersilakan. Okey, bila kita cerita tentang perbezaan pendapat, itu adalah macam saya sebut tadi, fitrah kan. Even dalam satu ini kumpulan manusia, kumpulan pemuda-pemuda yang mungkin mereka ini bukanlah daripada keluarga yang sama pun, mereka berbeza pendapat, itu biasa. Hatta dalam keluarga pun sekali ada perbezaan pendapat di antara ahli keluarga. Kadang-kadang isteri dengan suami tak sependapat. Ayah dengan anak tak sependapat. Contoh mamu tadi dan sebagainya kan. Sebab tu kita kata doa kena banyak doa lah. Usaha nasihatkan dan sebagainya dah kita nasihatkan, tapi doa juga penting supaya Allah Taala membimbing kita ke jalan yang betul, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita cerita tentang dua pendapat ini, mereka ini berselisih pendapat tentang berapa lama mereka tidur. Sebab semuanya ditidurkan oleh Allah Taala kan. Nak cerita bahawa ini adalah fitrah. Bila kita duduk dalam satu organisasi dan sebagainya, perbezaan pendapat itu satu benda yang tidak boleh dielakkan. Cuma tinggal lagi bagaimana kita menangani perbezaan pendapat. Kadang-kadang kita tak boleh nak bezakan antara perkara yang kita panggil apa, kerja dengan peribadi. Perkara tu tak boleh nak ditangani dengan secara profesional. Itu yang akhirnya perbezaan pendapat menyebabkan pergaduhan dan perbelahan. Kadang-kadang benda yang kita nak beritahu itu boleh diberitahu dengan cara elok, tapi ada setengah orang dia suka memberitahu dengan cara yang tak elok. Kenapa? Kerana asal dia puas hati saja. Sedangkan natijahnya walaupun perkara itu selesai, tetapi kesan parutnya ada dan masih kekal dalam hati. So inilah benda yang saya rasa kalau kita boleh ambil ilmu tentang perbezaan, bagaimana menangani perbezaan pendapat ini sangat bagus. Tak ramai orang belajar macam mana cara nak menangani perbezaan pendapat. Dan ia sangat penting lebih-lebih lagi kepada ketua satu organisasi. Kerana kalau dia bagi arahan, mungkin anak buah against him, dan anak buah tu sendiri ada pelbagai pendapat yang berbeza. So ini semua memerlukan satu seni dan juga skill yang sangat padu lah. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawapan itu, menjawab kepada persoalan Imam Hanifah pula dah. Mamu Hanifah tadi, iaitu Ustaz jawabkan kena dengan doa, Ustaz. Ya, kena banyak doa. Nak tunggu sampai seru tu inilah, dan untuk orang lain tu kita doakanlah yang terbaik untuk mereka. InsyaAllah kita akan teruskan lagi tadabbur, tapi sebelum itu kita akan berhenti berehat seketika. Salam pagi sahabat Al-Quran anda.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada penonton-penonton. Assalam pagi sahabat Al-Quran anda. Kita masih lagi terus dalam program untuk mendengar bacaan Al-Quran dan mendengar tadabbur Al-Quran. Teruskan untuk like, komen dan kongsikan program Salam Pagi ini di Facebook, di live Salam Pagi. InsyaAllah kita nak bacakan sedikit komen-komen yang anda tinggalkan di Facebook daripada Puan Sharifah Said Indonesia. Alhamdulillah terbaik Ustaz, semoga dirahmati Allah taman-taman ilmu. Alhamdulillah. Daripada Puan Kamariah Razali, rancangan Salam Pagi sentiasa di hati. Alhamdulillah.